Okay. Kita ulang balik. Alright. So soalan ni kita nak buat PKK. Jadi saya takkan ajar PKK yang full lah. Sebab PKK dia sama je. Ikuti pemilik sebab ada pemilik dia. Tapi kelab dan persatuan ni tak ada owner. Dia ada ahli-ahli. Kemudian ahli-ahli ni melantik ahli lembaga, melantik orang yang akan menguruskan kelab ni. Sebab tu kita tak panggil, kita tukar daripada ikuti pemilik ke dana terkumpul. So apa yang ada dalam ikuti pemilik, kita refresh balik, kita akan ada modal awal. Kan? Tambah untung bersih. Kalau ada modal tambahan, tambah modal tambahan dulu. Baru tambah untung bersih. Kemudian tolak ambilan dan kita akan dapat modal akhir. So untuk dana terkumpul ni, modal awal ni, kita tukarlah. Kita akan tukar dia kepada dana terkumpul awal. So macam mana nak kira dana terkumpul awal? Sama juga macam mana caranya kita nak kira modal awal. Apa formula modal? Modal ialah aset tolak liability. Jadi kalau untuk awal tahun, kita akan ambil semua maklumat di awal tahun. Semua aset awal tahun tolak semua liability awal tahun. So kat mana maklumat tu? Soalan lah. 1 Januari ni maklumat-maklumat awal tahun. Ini semua adalah aset dengan liability. So kita kena kenal lah apa aset, apa liability. Yuran belum terima. Kita tak dapat lagi orang hutang kita. Ini ialah aset. Yuran belum terperoleh. Ini terlebih terima. Ini ialah liability. Premis, aset. Majalah belum bayar hutang. Ini liability. Inventory tak ada. Inventory alat space tak ada. Alatan sukan. Ini ialah aset. Bank, aset. Akaun belum bayar. Kedai lobi, hutang. Ini ialah liability. Dan inventory kedai lobi, ini ialah aset. So kita tambahkan semua aset kat sini, tolakkan semua liability kat sini. Kita dapatlah maklumat. Okey. Untung bersih pula. Lebihan ni kita dapat kat mana? Kita dapat dekat akaun pendapatan dan perbelanjaan kita. Yang kita dah buat sebelum ni. Kalau ada lebihan, kita ambil lebihan tu. Okey? Okey. Tapi kita tak ada ambilan. Tak ada tolak ambilan. Siapa nak ambil? Ini bukan personal punya. Ini kelab, ini ahli, semua ahli punya. Jadi takkan ada ambilan. Cuma kita akan tambahkan pendapatan modal. Apa ini pendapatan modal? Yang pertama, derma-derma khas yang kelab dapat. Kadang-kadang kelab ni kan dia cari sponsor sana, cari sponsor sini. So derma yang dia orang dapat ni kan, bukan derma yang kita bagi tau. Derma yang bagi tu belanja. Ini derma yang kelab dapat. Kadang-kadang nak buat surau. So dia pergi carilah semua. Cari Kementerian Belia dan Sukan, cari datuk-datuk mana-mana kan, sponsor bagi duit untuk pembinaan khas. Derma khas ni ialah derma untuk tujuan tertentu. Yang kedua, pendapatan modal, bayaran masuk lah. Bayaran masuk, yuran masuk. Kalau dalam perlembagaan cakap, yuran masuk dianggap sebagai perlembagaan kelab. Dia adalah perlembagaan kelab. Dia adalah pendapatan modal. Modal hasil baru akan masuk dekat pendapatan dan pembayaran yang kita buat akaun sebelum ni. Penyerta kewangan yang pertama tu. Okay, so derma khas ni, untuk soalan ni kan kita ada buat kutipan Hari Pesta Amal kan. Ni, kutipan Hari Pesta Amal kita dapat 30,700. Kemudian ada belanja Pesta Amal 2,500. Bila kita tolakkan, baki dia berapa tu? Bila kita tolakkan, sekejap, 30,700 tolak dengan belanja
2,500, kita ada 28,200. Okey. Di maklumat tambahan dia ada cakap lebihan kutipan pesta amal akan digunakan untuk membina gelanggang futsal. So kutipan pesta amal ni dia macam fundraising lah, dia macam buat aktiviti, so orang menderma, orang bagi duit. So duit tu untuk tujuan khas membina gelanggang futsal. Jadi inilah dia, kita akan anggap dia sebagai pendapatan modal ni tadi, derma khas ni. Okey. Kutipan pesta amal kita dapat. Okey. So kita kalau PKK sebelum AEP sebelum ni kita modal awal tambah modal tambahan, tambah untung bersih, tolak ambilan, kita dapat modal akhir. So untuk kelab kita tukar dia kepada dana terkumpul, tajuk dia dana terkumpul, kita akan dapat dana terkumpul akhir. Sekat-sekat. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Boleh. Okay. So dana terkumpul awal nak kira macam mana? Aset awal tahun tolak liability awal tahun. Lebihan nak dapat daripada mana? Lebihan dapat daripada pendapatan kerajaan. Kutipan pesta amal ni kita cari pendapatan modal yang ada. Tambah pendapatan modal yang ada dekat soalan ialah kutipan pesta amal. Ada maklumat tentang yuran masuk tak? Tak ada. Kan? Kalau ada yuran masuk, kita kena letak dekat sini juga. Tambah juga. Okay. Ini penerangan saya lah ni. So modal awal nak dapat ialah aset awal tolak liability awal. So dana terkumpul awal pun sama, aset awal tolak liability awal. So kita dapat ni lah. Lebihan daripada PP. Pendapatan dan belanjaan kita. Kutipan dia banyak ni. So dapatlah dana terkumpul akhir. Dah itu je. Selesai. So kebiasaannya seorang kelab ni dia tak minta lah PKK yang full. Biasanya dia nak tanya kita dekat sini lah, dekat bahagian EP ni ataupun dana terkumpul ni. So kadang-kadang dia minta kita kira ni, tunjukkan pengiraan dana terkumpul awal. So macam nak tunjukkan? Buat je lah penyata kan. Penyata mengira dana terkumpul. Macam rekod tak lengkap. Ingat tak kita kira tadi penyata mengira modal awal. Sama je. Boleh? Habis slide. So itu je lah untuk hari ni. Ada soalan? Kejap kan? Kejap. Jadi ada soalan-soalan lain kan? Ataupun nak tanya soalan yang itu hari? Soalan yang sebelum ni? Boleh buat tak boleh buat? Cikgu, yang pasal susut nilai tu kan? Kan dia kata lengkapan lama je kan? So kita darab dengan lengkapan lama je lah kan? Kejap. Soalan satu. Okay. Lengkapan lama ya, sebab tak ada lengkapan, kita tak ada beli baru. Sebenarnya nak kira sud nilai ni Amirah, dia bergantung kepada berapa banyak aset kita sekarang ni. So lengkapan yang ada sekarang ni berapa? 5,600 kan? Dia ada beli baru lah cikgu. Dekat pembayaran tu lengkapan 3,000. Oh. Lengkapan lama dan semua alatan pejabat disesuaikan. Oh, so okay. So maksudnya kat sini mungkinlah lengkapan yang dia baru beli ni hujung tahun, dia beli hujung tahun jadi tak sempat susut nilai.
Jadi kita kira dia, nak kira nilai berdasarkan kepada 5,600 tu. Okay. Kalau yang alatan pejabat tu dia kata semua, so kita tambah je lah semua. Tapi dia suruh buat PKK ni, bila kita buat PKK, tambah lagi 4,000. Okay, baru kali dengan 10%. Okay. Tu nilai dia. Untuk lengkapan, susut nilai dia kita just 5,600 terus kali dengan 10%. Itu susut nilai dia. Tapi masa buat PKK, lengkapan kita kena tambahkan lah. Lengkapan kita bukan 5,600 tapi 8,600. Faham? Faham. Faham. Okay, ada soalan lagi? Sekejap je hari ni. Hari ni fokus ni kita nak tahu buat dana terkumpul. Kita kena faham dana terkumpul ni dia adalah equity pemilih untuk kelab dan persatuan. Kita tukar istilah je. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada soalan, siapkan soalan 2 pula. So soalan 1 tu dah boleh buat penyata kedudukan kewangan lah. PKK dah boleh buat lah. Soalan 1. Gerak gempur SM. Gerak gempur SPM. Cepatlah, bacalah.
Okay, so cuba buat dulu. Nanti saya share jawapan dia. Tapi saya tak nak share sekarang lah. Sekurang-kurangnya awak cuba buat dan awak boleh bertanya kalau ada masalah dan sebagainya. Nanti saya akan share jawapan dia. Tapi sebenarnya lebih kepada saya pun tak ada jawapan dia, nak kena buat dulu. Nanti saya buat dulu Cuba fikir. Alright, okay. So, terima kasih. So, kita short je. Short. Apa-apa boleh tanya dekat dalam grup. Jangan lupa kertas 3. Kena buat tu. Kertas 3 nak kena hantar bulan 5. Saya pun tak tahu kalau PKP ni berterusan. Tapi still kena hantar juga kot. Tak tahulah macam mana, tapi kita yang penting kita siapkan dulu. Sebab tak siap lagi tau. Kita baru sampai pelarasan. Kita kena buat pendapatan dan perbelanjaan yang saya dah ajar kat sini. Sama, kita kan dah siapkan akaun penerimaan dan pembayaran kita. So itulah rujukan utama kita. So, kita kena buat pendapatan dan perbelanjaan. Lepas dah siap tu kena buat PKK pula. So saya rasa next untuk 3 boleh siap pendapat, lepas siap pelarasan tu tunjuk kat saya, kemudian dah boleh buat pendapatan dan perbelanjaan dan PKK. Okay. Apa dah ini drag, saya tak SP pun tahun ni. Korang ambil tahun depan. Okay, lama sikit boleh study. Tak apa, ni semua ada hikmah. Doa banyak-banyak. Besok nisfu Syakban. Baca Yasin 3 kali lepas maghrib. Doa. Susah juga dalam keadaan sekarang ni. Okay alright. Nanti apa-apa kita, kalau saya nak buat kelas lagi nanti saya akan beritahu lah. So mungkin next class ni rekod tak lengkap kot sebab untuk kelas dirham saya baru sempat cover itu hari sebelum periksa kaedah 1 kan, kaedah perbandingan modal. Tapi kita nak tengok kaedah 2 lah, kaedah analisis. 5 dinar dah masuk dah kot kaedah analisis. Nanti kita refresh balik. Nanti saya buat kelas lain. Tapi yang pentingnya siapkan kertas 3 dulu. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan yang tak dapat masuk dekat kelas hari ni VC kita ni, VC nanti saya akan share dekat YouTube lah. Yang belum subscribe, tolong subscribe dan share kelas Cikgu Syah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Salam. Bye cikgu. Okay, Assalamualaikum. Salam. Bye cikgu. Okay, bye. Nana buat apa Nana? Buat apa? Space out. Memang kita selalu yang last keluar. Tu. Yek, buka mic Yek. Nana buka mic. Bodoh siapa bukan earphone bongok. Sekejap. Kita live sama, tengok siapa yang live dulu. Cikgu tak off record ke? Ya. Macam nak tahu? Weh, gitu. Cikgu awak. Tak. Ciao. Ciao.